Salam sejahtera kepada penonton-penonton. Video ini ialah video tugasan 2 daripada kumpulan Ignite dan video ini akan membentangkan isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat yang berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Dadah merujuk kepada narkotik yang boleh menyebabkan ketagihan dan membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia, seperti candu, heroin, morfin, ganja, kokain, ais dan ekstasi. Dadah membuat orang tidak dapat melepaskan diri dalam ketagihan dadah. Dadah membuat orang hilang akal dan membuat keluarga orang berpecah. Kebanyakan dadah adalah rata, bulat, dan mempunyai corak padanya. Pada permulaan penggunaan heroin, akan menyebabkan ketidakupayaan untuk menumpukan perhatian dan fenomena mimpi akan berlaku. Terlebih dos menyebabkan keracunan akut, dengan gejala termasuk kelesuan, kemurungan pernafasan dan hipotensi mempunyai tahap pergantungan psikologi dan fisikal yang tinggi, dan keinginan akan berlaku selepas penggunaan jangka panjang. Kajian ini mempunyai 3 objektif, yaitu mengenal pasti sebab-sebab berlakunya isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Objektif kedua ialah mengenal pasti kesan-kesan negatif yang menyebabkan isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat, dan objektif terakhir ialah mencadangkan langkah-langkah mengatasi isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Menurut Grus 1990, penyalahgunaan dadah mempunyai kesan ke atas perbelanjaan seperti penguatkuasaan undang-undang, rawatan, dan pemulihan, yang kesemuanya adalah kos langsung atau eksplisit. Selain itu, menurut Machoun et al. 1996, kesan penyalahgunaan dadah juga akan memberi ancaman kepada kesehatan pengguna, beban sistem penguatkuasaan dadah, jenayah atau keganasan, dan penularan penyakit. Perkara yang ditulis semuanya adalah dipengaruhi oleh jumlah fleksibiliti undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan, penggunaan dan pengedaran dadah. Bukan itu sahaja, kesan ini juga mungkin akan ditunjukkan dari segi keuangan dan bukan keuangan. Bagi bahagian metodologi pula, terdapat 2 kaedah yang digunakan dalam bentuk kajian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif mengaplikasikan instrumen borang soal selidik, manakala kaedah kuantitatif mengaplikasikan instrumen rujukan, yaitu internet. Bagi bahagian pengumpulan data, soal selidik dijalankan menggunakan borang soal selidik berbentuk Google Form, yang mengandungi 4 bahagian, yaitu data responden, sebab, kesan dan langkah untuk mencegah penyalahgunaan dadah. Kaedah yang digunakan untuk menganalisis data adalah secara deskriptif dan menggunakan kekerapan, peratus jadwal, karta dan graf. Terdapat 4 sebab utama yang menyebabkan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Sebab pertama ialah mengurangkan tekanan masalah hidup, masalah kerja, masalah pribadi dan masalah keluarga akan mendorong individu menyalahguna dadah untuk membantu menghilangkan tekanan perasaan apabila tidak mampu menanggung tekanan emosi lagi. Sebab kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini karena individu akan mengikut tingkah laku dan melakukan perkara yang diajak oleh kawan mereka, yang akhirnya menyebabkan pendirian mereka semakin goyah. Sebab ketiga ialah kurang pengetahuan yang mendalam terhadap dadah. Pengetahuan rendah akan menyebabkan individu tidak dapat bertindak berdasarkan kewarasan pikiran yang positif sehingga membuat keputusan yang rasional. Sebab terakhir ialah kurang ilmu didikan agama dan moral. Biasanya, individu yang tidak menghayati pendidikan agama dan moral akan mengakibatkan mereka mengabaikan pantang larang sehingga melakukan pembuatan yang menyalahi undang-undang dan akhlak moral. Penyalahgunaan dadah banyak memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat dan negara. Antara kesan buruk penyalahgunaan dadah ialah dapat menjatuhkan marwah dan image keluarga. Ini karena, pandangan masyarakat adalah sama terhadap si penagih dan keluarganya. Oleh itu, marwah keluarga si penagih turut terjejas akibat daripada tindakan dan perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Selain itu, penyalahgunaan dadah juga dapat menyebabkan peningkatan kes sosial dan jenayah. Ini karena, pengambilan dadah yang berlebihan boleh mendorong seseorang itu berani untuk melakukan kes jenayah seperti pembunuhan dan penderaan. Justeru, banyak kes seperti pembunuhan, rogol, pembuangan bayi, penderaan kanak-kanak dan ragut yang dilaporkan oleh media massa melibatkan penyalahgunaan dadah. Ini disebabkan oleh pengaruh dadah yang semakin meluas terhadap golongan yang muda, terutamanya golongan pelajar sekolah.
Seterusnya, penyalahgunaan dadah dapat melemahkan perpaduan, pembangunan, dan kemajuan masyarakat. Ini karena dadah dapat menimbulkan pergaduhan yang boleh menyebabkan ketidaktentraman dalam institusi masyarakat. Oleh itu, keharmonian masyarakat majmuk boleh terjejas sekiranya masalah ini tidak ditangani. Di samping itu, penyalahgunaan dadah dapat menjadikan rumah tangga menjadi porak-poranda. Ini karena, pengambilan dadah yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu boleh hilang kewarasan. Oleh itu, perselisihan faham antara suami istri mungkin akan berlaku dan boleh menyebabkan berlakunya perceraian dalam sesebuah rumah tangga. Justeru, pergaduhan yang kerap berlaku antara suami istri ini boleh menyebabkan anak-anak mereka hidup dalam keadaan yang tertekan dan mendapat gangguan emosi yang tinggi. Penyalahgunaan dadah dapat diatasi dengan pelbagai cara. Antaranya adalah dengan memberikan pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah di sekolah maupun institusi pengajian lain. Hal ini dikatakan demikian karena pendidikan dipercayai dapat mengubah pendapat atau cara berpikir seseorang. Oleh itu, pelajar dapat berpikir secara rasional apakah pengambilan dadah yang salah itu dapat memberikan faedah atau tidak kepada diri sendiri. Selain itu, langkah-langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan kampanye kesadaran jauhi dadah. Kampanye dapat membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat luar dan mampu memberikan pendidikan secara tidak formal kepada pembacanya. Oleh itu, kampanye kesadaran dapat membantu dalam mengatasi penyalahgunaan dadah ini. Kemudian, penubuhan pusat pemulihan dapat dibangunkan untuk membantu para penagih dadah. Pusat pemulihan seperti ini dapat membantu masyarakat untuk membendung para penagih untuk menjalankan kegiatan yang lebih teruk dan kejam lagi seperti membunuh untuk mendapatkan uang. Dengan ini, pusat pemulihan adalah salah satu cara untuk memulihkan mereka dengan menjalankan rawatan secara fisikal dan psikologi kepada pesakit. Akhir sekali, pihak kerajaan perlu memperketatkan undang-undang negara terhadap penyalahgunaan dadah. Hal ini karena undang-undang merupakan sesuatu yang perlu dipatuhi oleh seluruh warga. Maka dengan adanya arahan daripada pihak kerajaan, diharapkan dapat memberi perasaan takut kepada masyarakat untuk terjebak dengan kegiatan penagihan dadah. Oleh itu, pihak kerajaan amat penting untuk membasmi gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Hanya, isu penyalahgunaan dadah merupakan masalah sosial yang hangat diperdebatkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dan bersikap bagai aur dengan tebing dalam membanteras gejala ini dalam komuniti masing-masing. Sekiranya semua pihak menggalaskan tanggung jawab mereka dalam menangani masalah sosial ini, tentu masalah ini dapat diatasi sehingga ke akar umbi. Justeru, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita tentu akan terjamin di samping mendorongkan negara Malaysia dalam merealisasikan matlamat dasar keselamatan negara tahun 2021 sampai tahun 2025.